Siapa tengah sharing ya? Boleh tutup tak sharing jap? Sharing. Ada orang sharing? You cannot start screen sharing while other participant sharing. Host code. Host. Maybe lah. Nanti tunggulah dia orang. Dia minta mute mic. Betul tak? Bisa minta tak? Cuba Kenapa? Dia present. Yes, correct. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada semua pengunjung, pelajar-pelajar, para ibu bapa, guru-guru yang bersama dengan kita pada hari ini di e-booth Universiti Malaysia Kelantan sempena program Jom Masuk IPT 2012. Okey, pertamanya kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para pelajar adik-adik yang telah berjaya mengharungi peperiksaan SPM 2020 dengan cabaran pandemik dan pembelajaran atas talian. Jadi kita ucapkan tahniah kepada semua dan sekarang tibalah masanya untuk adik-adik mengkaji dan melihat apakah pemilihan universiti yang akan dipohon dalam UPU pada kali ini. Jadi alhamdulillah kami daripada Universiti Malaysia Kelantan mengalu-alukan sekali lagi pada semua yang bersama pada pagi ini dan suka saya memperkenalkan diri saya Siti Zaitun Muhammad Hashim selaku Dekan Prasiswaza Universiti Malaysia Kelantan dan pagi ini saya tidak keseorangan saya ditemani dengan dua orang penting iaitu penggerak utama Jabatan Asasi Sains Universiti Malaysia Kelantan. Jadi
saya minta mereka memperkenalkan diri mereka sendiri. Okay, silakan. Okay, Prof. Thank you so much. Okay, saya Marina Muhammad, merupakan Ketua Jabatan bagi Jabatan Persediaan Sains UMK yang merupakan jabatan yang bertanggungjawab untuk menjaga program asasi sains di UMK. Ya, sila Dr. Ferd. Okay. Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Saya Muhammad Firdaus bin Abdul Karim. Saya merupakan penyelaras program Asasi Sains UMK dan saya juga adalah alumni Universiti Malaysia Kelantan, batch ketiga UMK. Okey, terima kasih Dr. Mar dan Dr. Ferd. Kita ada real example hari ini, Dr. Firdaus sebagai apa kata-kata hasil daripada pengajian UMK, alumni kita, dan sekarang bersama dengan kita nak mendidik adik-adik pula. Jadi kita mengalalukanlah semua adik-adik yang mencari-cari program yang ingin dipohon. Jadi kita ada program asasi sains yang akan diceritakan dengan terperinci oleh kedua-dua panel kita. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan melihat apa program yang ditawarkan dan apa yang kita ada istimewanya dalam asasi sains kita nak memperkenalkanlah UMK itu sendiri. Jadi kita akan tengok bersama video tentang Universiti Malaysia Kelantan. Universiti Malaysia Kelantan UMK adalah universiti berteraskan keusahawanan. Kami ingin membawa aspirasi kerajaan yang mahukan generasi muda bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga berjiwa usahawan. UMK adalah universiti keusahawanan nombor 1 di Malaysia dan bercita-cita menjadi salah satu yang terbaik di dunia menjelang 2030. Ini adalah selaras dengan dasar keusahawanan nasional yang ingin menjadikan Malaysia sebagai negara keusahawanan pada 2030. Menurut visi ini, UMK memastikan keseluruhan universiti berfungsi dalam ekosistem keusahawanan. Ekosistem ini merangkumi 9 fakulti yang disokong oleh institusi dan pusat kecemerlangan yang dilaksanakan dengan disiplin keusahawanan berasaskan inovasi. Pengurusan atasan universiti bersama dengan pekerja UMK di semua peringkat komited untuk merealisasikan UMK sebagai universiti awam Malaysia yang disegani kerana asas keusahawanannya. Dengan melaksanakan ekosistem ini, Institut Keusahawanan UMK, UMKEI, memayungi 3 pusat berasaskan keusahawanan lain, Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan CEED, Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana ISMI, dan Pusat Penyelidikan dan Inovasi Keusahawanan Global GARI. Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan yang menerajui struktur ini telah berjaya mengembangkan jaringan keusahawanan kolaboratif seperti UMK Frontier Street, Majlis Penasihat Keusahawanan, dan dengan bangganya mengetuai Jawatankuasa Panduan Kementerian Pengajian Tinggi untuk Pendidikan Bersepadu Keusahawanan. Dari aspek akademik, UMK menawarkan 29 program sarjana muda dan 16 program pasca siswaza dalam bidang perniagaan dan pengurusan, pelancongan dan hospitality, sains dan teknologi, serta seni dan warisan. Universiti ini sentiasa meningkatkan sistem pengajaran dan pembelajarannya untuk memastikan bahawa proses pembelajaran berlaku secara kreatif dan inovatif melalui My Academic Integrated System, My Eyes, Massive Open Online Course, MOOC, dan pembelajaran teradun. UMK komited untuk mengembangkan graduan kelas pertama untuk menjadi peneraju industri. Bekerjasama dengan sektor korporat tempatan bertaraf dunia,
serta rangkaian institusi pendidikan serantau yang terkenal bertujuan memperkasakan UMK dari pelbagai sudut. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan kebolehpasaran graduan dan graduan yang mencipta pekerjaan melalui perniagaan. Penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan adalah satu aspek UMK yang penting. Pembiayaan penyelidikan dan jumlah inovasi dan produk yang dikomersialkan meningkat setiap tahun. UMK telah menunjukkan prestasi yang baik dalam pelbagai pertandingan berprestij. Dengan #UMK4Society, UMK juga terlibat dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Kaki tangan dan pelajar kami secara konsisten menunjukkan kemahiran dan kebolehan yang luar biasa dengan semangat kerja berpasukan yang begitu hebat. UMK tidak lagi menoleh ke belakang untuk muncul sebagai entiti pendidikan yang disegani di rantau ini. Kami di UMK percaya bahawa kehadiran kami akan memberi gambaran baharu kepada perkembangan lembah ilmu. Sesungguhnya teras kami, keusahawanan, akan sentiasa menjadikan Universiti Malaysia Kelantan relevan, unik dan berbeza. Malaysia terus. Okey, kita telah melihat bagaimana UMK bermula dan tagline kita adalah keusahawanan teras. Teras kami dan teras kepada semua pengajian yang ditawarkan di Universiti Malaysia Kelantan. Jadi sebelum kita dengar lebih lanjut tentang asasi, kita lihat dulu secara keseluruhan apakah program-program yang ditawarkan di Universiti Malaysia Kelantan yang bertagline keusahawanan teras kami. Okey, kita share slide-nya. Okey, semua boleh lihat Okey, inilah Universiti Malaysia Kelantan yang teras penubuhannya adalah keusahawanan dan tiga bidang utama yang menjadi asas kepada penawaran dan pembentukan program-program yang ditawarkan adalah meliputi tiga bidang utama ini, iaitu keusahawanan dan perniagaan, teknologi kreatif warisan, juga sains sumber asli. Jadi semua program-program yang ditawarkan di universiti kami adalah berasaskan kepada tiga bidang tujuan ini. Dan Universiti Malaysia Kelantan telah pun bertapak dari tahun 2006 lagi Dr. Firdaus dan Dr. Mar. Jadi kita telah mencapai usia yang matang jadi dengan tagline keusahawanan menjadi teras kita teruskan memperbaiki, menambah ciri-ciri yang lebih baik dalam program-program yang ditawarkan dengan menjadikan keusahawanan sebagai ciri utama dan juga satu keistimewaan bagi pelajar-pelajar yang memohon dan mengikuti pengajian di Universiti Malaysia Kelantan. Okey, seperti yang disebut tadi, kita merasa bangga kerana kebolehpasaran pelajar kita sentiasa meningkat daripada tahun ke tahun dan sentiasa melebihi dan telah melebihi sasaran kita. Jadi secara umumnya kita telah mencapai 90.6% daripada pelajar kita mendapat pekerjaan. Dan pada masa yang sama juga dengan teras kita, satu universiti yang berteraskan keusahawanan, kita melihat dengan mendalam dan terperinci secara khusus pelajar-pelajar yang telah graduan dan menjadi
usahawan. Jadi di situ satu KPI juga diletakkan dan kita telah berjaya melepasi sasaran yang kita letakkan, di mana pada tahun 2020 kita telah mencapai 14.8% daripada pelajar-pelajar graduan kita menjadi usahawan berjaya. Alhamdulillah. Jadi seperti yang dilihat dalam video tadi, kita ada 3 cawangan, 3 cawangan Universiti Malaysia Kelantan di Kelantan ini. Kita ada di Pengkalan Cepa, di Bacok, di Jeli. Dan setiap cawangan kita mempunyai 3 fakulti, 3 fakulti. Jadi kita lihat secara ringkas apakah program yang ditawarkan di fakulti-fakulti yang kita senaraikan di sini, di 3 cawangan. Dan nanti Dr. Marina, Dr. Farida akan Firdaus akan bercerita tentang di mana program sains ini, asasi sains akan dijalankan dan keistimewaan yang ada dalam program ini. Okey, dan kita melihat kepada konsep pendidikan yang ditawarkan di UMK adalah berteraskan keusahawanan, perniagaan. Jadi semua pelajar akan didedahkan dengan ilmu keusahawanan. Dan pada masa sama kita juga sentiasa menitik beratkan nilai-nilai murni, kemahiran insaniah dalam pengajian-pengajian kursus-kursus kita, termasuklah kelebihan kita adalah kita menawarkan banyak bahasa-bahasa asing, sehingga 8 bahasa asing kita ada ditawarkan kepada semua pelajar UMK. Okey, jadi kalau kita lihat satu fakulti yang utamalah sebab kita ni berasaskan keusahawanan jadi Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan FKP terletak di Pengkalan Cepa menawarkan 7 program. Kita ada ijazah sarjana muda, keusahawanan perdagangan, keusahawanan logistik dan perniagaan pengedaran, keusahawanan peruncitan, pentadbiran perniagaan, perbankan dan keuangan Islam, sarjana muda keusahawanan dengan kepujian, sarjana muda statistik dan keusahawanan, dan yang terbaru yang ditawarkan adalah sarjana muda perakaunan dengan kepujian. Dan ini adalah dalam mood kita panggil 3+1 Dr. Mar dan Dr. Firdaus 3+1, 3 tahun di universiti, 1 tahun secara praktikal. Dan kelebihan program ini adalah ditawarkan bersama-sama dan disokong oleh Persatuan Akauntan bertauliah, berkanun. Dan ini satu kelebihanlah untuk adik-adik yang mencari-cari apakah ataupun di manakah boleh memohon pengajian sarjana muda perakaunan. Okey, kita ada fakulti kita sebut sebagai fakulti HFHPK, Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan. Kita ada 3 program yang ditawarkan di fakulti ini, ijazah sarjana muda keusahawanan, pelancongan, keusahawanan hospitality, keusahawanan kesihatan, kesejahteraan dengan kepujian. So 3 program ini ditawarkan dan terletak di Pengkalan Cepa, kampus Pengkalan Cepa. Okey, kemudian kita ada satu fakulti lagi yang istimewa, yang menjadi kita kata tarikan permohonan-permohonan yang tinggi sentiasa kita terima bagi program ini, iaitu Doktor Perubatan Veterina. Kita ramai adik-adik yang minat untuk mengikuti pengajian untuk menjadi doktor animal ni. To save the planet kan. Jadi kita melihat ini adalah satu peluang untuk adik-adik lepas SPM yang masuk ke program asasi dan berpeluang untuk mohon dan memenuhi syarat. Nanti akan diceritakan dengan lebih terperinci. Okey, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan kita menawarkan 2 program dengan pelbagai elektif. Jadi kita lihat di sini pelajar-pelajar boleh memilih mengikut minat masing-masing. Kita ada ijazah sarjana muda teknologi kreatif dan juga ijazah sarjana muda pengajian warisan. Kemudian kita ada Fakulti Seni Bina dan Akistik FSE yang menawarkan 3 program, dan program-program yang ditawarkan di Fakulti Seni Bina ini telah berjaya dan pastinya akan melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran secara teknikal dalam bidang seni bina,
Dan yang utamanya program kita ini memenuhi keperluan kelayakan LAM, Lembaga Arkitek Malaysia. Itu satu keistimewaannya yang ada boleh dapat bagi yang memohon program ini. Kemudian kita juga mempunyai satu fakulti FBI. Kita special, kita ada FBI juga di UMK ni. Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan menawarkan 2 program sarjana muda komunikasi perniagaan, entrepreneur. Kita memfokuskan kepada komunikasi menggunakan media bahasa Inggeris untuk kita memberi satu nilai tambah kepada graduan-graduan, dan juga sarjana muda bahasa Arab dengan keusahawanan. So, keusahawanan adalah teras kita bagi pengajian yang ditawarkan. Dan yang istimewa juga di fakulti ini menawarkan 8 bahasa asing. Itu satu keistimewaan yang kita nampak. Ada pada UMK yang setiap pelajar berpeluang untuk mengambil bahasa-bahasa ini. Kita ada Jerman, Perancis, Spanyol, Mandarin, Jepun, Arab, Melayu, Korean. Sangat multilingual. Jika pelajar-pelajar minat, mereka boleh mengikuti bahasa-bahasa ini. Okey, fakulti seterusnya adalah fakulti yang berasaskan sains yang terletak di Jeli. Ada 3 fakulti. Okey, kita ada Fakulti Industri Asas Tani yang disebut sebagai FIAT, menawarkan 4 program sarjana muda sains kegunaan, sains gunaan, agroteknologi, sains peternakan, teknologi pembangunan produk, jaminan makanan dengan kepujian. Jadi kita seterusnya kita melihat satu lagi fakulti yang berasaskan sains, Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi (FBKT) yang menawarkan 4 program, sarjana muda sains gunaan, teknologi sumber hutan, teknologi bahan, teknologi bioindustri. Dan kita ada yang terbaru juga adalah sarjana muda teknologi maklumat dengan kepujian. Okey, yang tadi kita sebut yang terbaru tadi, teknologi ijazah sarjana muda teknologi maklumat. Yang ini special adalah kita mempunyai 2 track. Pelajar-pelajar boleh memilih track ataupun laluan bidang yang diminati, sama ada sains data ataupun kepintaran buatan, yang menjadi satu keutamaan sekarang dalam dunia teknologi digital. Okey, dan kita telah mengambil kemasukan yang pertama, kohort yang pertama pada bulan Februari tahun 2020. Dan kurikulum bagi IT ini adalah disokong oleh pemain industri IT yang termuka-muka seperti Alibaba, Huawei dan Microsoft. Okey, kita ada satu fakulti yang berasaskan sains di Jeli, Fakulti Sains Bumi, menawarkan 3 program sarjana muda dan 2 program yang berkaitan dengan program-program asasi yang boleh dipohon oleh pelajar-pelajar lepasan SPM. Okey, 3 sarjana muda yang ditawarkan adalah sarjana muda sains penggunaan, sains sumber asli, kelestarian, geosains dengan kepujian. Dan yang menariknya, bidang-bidang yang boleh dikaji dengan lebih lanjut, yang lebih mendalam di bawah Fakulti Sains Bumi ini, seperti kita lihat ni, ada Refrisia kan, dan kisah-kisah sejarah ataupun kita kata yang tempat-tempat yang mungkin menjadi satu bahan sejarah lah, okay? Ataupun keistimewaan dari sudut hutan kita sendiri boleh diperolehi dalam penyelidikan di FSB. Dan yang kita sebut tadi, 2 program tadi yang akan diceritakan dengan lebih lanjut oleh Dr. Marina dan Dr. Firdaus. Okey, jadi kita melihat kembalilah kenapa UMK ni seharusnya menjadi pilihan utama adik-adik kan, Dr. Marina, Dr. Firdaus. Okey, kita melihat pelajar-pelajar kita yang telah graduan mendapat pekerjaan dalam pasaran sentiasa meningkat daripada tahun ke tahun. Begitu juga pelajar-pelajar yang menjadi usahawan yang menjadi satu fokus utama kita dalam kita menawarkan program dan melaksanakan program-program di
UMK. Okey, dan satu yang istimewa juga bermula daripada program asasi sehinggalah sarjana muda, pelajar-pelajar diberi peluang untuk mendapat ilmu-ilmu yang terkini dan yang penting untuk melahirkan diri sebagai usahawan. Itu satu yang special yang ditawarkan di UMK. Semua pelajar berpeluang mendapat ilmu tersebut dan boleh dipraktiskan dalam projek dan juga untuk mencari pekerjaan lah bila tamat belajar. Dan kita mempunyai bahasa-bahasa ketiga yang ditawarkan tadi kita sebut sehingga 8 jenis bahasa. Satu keistimewaan kita. Okey, jadi kita pasti semua ilmu dan teori yang diajar ni sebenarnya adalah berkait rapat dengan praktikal sebenar, persekitaran sebenar yang dijanjikan dalam program-program kita. Okey, jadi akhir kata di awal ni kita telah membuat 13 rakaman sebenarnya sebelum ni tentang perincian program-program yang ditawarkan, apa kelebihan, apa pekerjaan yang adik-adik boleh ceburi dan sebagainya. Jadi bagi yang berminat untuk mengikuti rakaman kita daripada siri Road to UMK, kita boleh melawatnya ataupun mencapainya di Facebook rasmi UMK dan juga Facebook rasmi BPA. Okey. Okey, itulah untuk pengenalan tentang program-program, khususnya program sarjana muda. Jadi saya teruskan untuk kita mendengar dengan lebih terperinci daripada Dr. Marina dan Dr. Firdaus tentang program asasi sains yang mungkin ramai adik-adik yang menanti nak bertanya. Jadi sekali lagi kita ingatkan, jika ada soalan boleh ditanya di ruangan chat yang akan dijawab terus oleh staf-staf kita, ataupun jika memerlukan penerangan lebih lanjut kita akan hubungi kemudian. Okey, pass to you. Okay, thank you Prof. Okay, sebelum saya kongsikan taklimat tentang program asasi sains di UMK ni, ingin saya ucapkan tahniah kepada para pelajar lepasan SPM yang akan bakal menjadi graduan di mana-mana IPT di seluruh Malaysia, insyaAllah. Alright, so kita saksikan kat sini sedikit perkongsian daripada kami di Jabatan Persediaan Sains UMK. Alright, so inilah gambaran kami ya adik-adik semua. So hopefully ramai lagi lah dapat masuk sementara saya memperlihatkan ataupun share tentang kedua-dua program akademik yang ada di Jabatan Persediaan Sains UMK. Kita di Jabatan Persediaan Sains UMK kini di bawah pengurusan Fakulti Sains Bumi sebelum kita ready untuk menjadi sebuah pusat lah nanti. Dan di dalam jabatan kami kita ada itu dah nampak kan dekat tepi bumi itu sebab Fakulti Sains Bumi, so kita bergambar di sebelah bumi yang mana kita ada 6 orang sekarang ni untuk staf akademik yang dibantu oleh seorang pegawai, seorang penolong takdir di fakulti, di jabatan lah kita panggil. Alright, so staf akademik adalah 6 orang, tetapi yang mengajar, yang menjadi penyelaras bidang matematik, fizik, kimia dan juga semua kursus-kursus lain datang daripada semua fakulti. So Jabatan Persediaan Sains ni dia kecil. Dia kecil tapi kita mempunyai orang warga UMK yang sentiasa membantu dari semua fakulti, termasuklah untuk kita sesi pengajaran dan pembelajaran nanti. So secara umumnya program akademik yang ada di Jabatan Persediaan Sains UMK ada dua.
iaitu satu untuk lepasan SPM adalah untuk program asasi sains UMK dengan kod UPU UL 0010001. Itu adalah kod di UPU bagi program asasi sains UMK. Kerana asasi sains UMK telah dilistkan dalam salah satu pilihan yang ada dalam UPU. Dan satu lagi adalah untuk lepasan STPM atau matrikulasi, yang mana ini adalah maksudnya pendaftaran ataupun permohonan adalah terus melalui UMK. Nanti kita tengok lebih lanjut tentang kedua-dua program ni. Tapi sebelum tu saya nak terangkan tentang program asasi sains khas untuk untuk slot ni lah. Alright. So saya percaya ramai kat luar sana adalah dari kalangan para pelajar lepasan SPM dan mungkin juga ada daripada STPM, dan harap daripada STPM, lepasan STPM ataupun yang setaraf yang dapat brief daripada Prof Siti Zaitun tadi, boleh dah nampak kat mana apakah program yang diminati. Untuk pelajar lepasan SPM, you all kena pergi ke persediaan dulu, maknanya kena pergi asasi, matriculation dan apa-apa lagi kursus persediaan sebelum melangkah masuk ke ijazah. So salah satu pilihan yang you all ada adalah program asasi sains di UMK lah, yang mana kita membawa tagline iaitu saintis pemindah keusahawanan, peneraju masa depan negara. Keusahawanan kita sentiasa bawa. Walaupun kita pelajar sains, keusahawanan tu adalah adalah merupakan teras pada UMK. So kita kena blend diri kita dengan keusahawanan. Tak kisahlah kita ni daripada sains ke bukan sains. Alright? Dan remember, kita punya kod UL 0010001. Okay. So ini adalah sejarah asasi sains. Disebabkan sejarah ni adalah soalan-soalan yang sering kali ditanya kepada kami di Jabatan Persediaan Sains. Okey, sebenarnya program asasi sains UMK ni dah lama diwujudkan, cumanya dia tidak dimasukkan dalam list pemilihan dalam UPU online sebab kita buat terus. Maknanya pendaftaran atau permohonan adalah terus melalui kami di UMK. Kerana masa tu kita collaborate dengan MARA untuk jalankan program asasi sains ni yang dulu dinamakan Program Persediaan Keusahawanan Sains UMK. Dia bermula sejak 2011 lagi. Lepas tu bila kita dah stopkan untuk penawaran di College MARA Kulim, kita dah buat melalui proses pemutihan dan kita dah hantar semula kertas permohonan untuk menawarkan semula program asasi sains UMK ni di kampus. Maksudnya apa yang menarik, para pelajar terus boleh belajar melalui pengajaran dan pembelajaran ni dalam suasana kampus di UMK, kampus Jeli. So pada tahun ni lah kali pertamanya kita tawarkan program asasi sains UMK di UMK Campus Jeli, insyaAllah. Alright. So sepanjang tempoh penawaran yang kita dah ada lepas, kita sebenarnya dah ada alumni, iaitu sebanyak 9 kohort dah. Dengan jumlah alumni kita 565 orang dan mereka semua ni alhamdulillah berjaya dalam akademik di UMK dan juga telah pun ada yang berjaya di luar sana. Disebabkan inilah program ni dah dikenali di Malaysia, jadi banyaklah soalan juga yang ditanya tentang macam mana kami nak mohon asasi sains UMK ni. So sekarang ni senang saja, mudah. Masuk UPU online, kami dah tersedia di situ untuk menjadi pilihan anda semua. Tapi sebelum ni memanglah terus melalui kami. Tapi sekarang ni sebab dah di list dalam UPU, so you all boleh pilih di dalam UPU online dengan kod UL 0010001. Alright, ini adalah syarat kemasukan. Okey. Seperti yang kita tahu, kalau asasi sains sudah dilistkan dalam you punya pilihan, makanya you all dah memang layak untuk memilih asasi sains UMK dengan syarat umum adalah warga negara Malaysia. Tadi saya baru je jawab dekat sementara menunggu Prof Siti bentangkan tentang
program Prasiswaza iaitu lepasan STPM dan setaraf. Tadi saya sempat menjawab seorang yang bertanyakan Kelly, dia nickname dia adalah Kelly. Dia tanya adakah di offer untuk orang yang berbangsa Cina. So kita semua warga negara Malaysia, berbagai bangsa, semuanya layak untuk memohon sekiranya layak dengan syarat kelayakan minimum ni. Alright. Dan hendaklah ada SPM dan umur tidak melebihi 20 tahun. So you all kena kepujian bahasa Melayu dan mendapat sekurang-kurangnya 4 lagi kepujian dan lulus satu bersyarat daripada list yang disebutkan itu. Dan calon yang tidak mempunyai keupayaan fizikal, kita sehingga menyukar kerja-kerja amali, kita kita tidak mengambillah calon-calon sebegini. Okay, so yuran dia, so yuran pengajian adalah 1,430 untuk 1 tahun. Ini adalah termasuk yuran penginapan, yuran pengajian dan semua yang di list kat situlah untuk setahun. RM1,430 ni adalah untuk setahun. Dan calon yang berjaya ke program asasi sains UMK berpeluang untuk memohon kewangan asasi BKA. Dan kita juga dalam usaha untuk memohon penajaan daripada agensi lain juga, dan insya-Allah ini akan menjadi lebih lagi lah untuk para pelajar asasi sains UMK untuk memilih yang mana satu sekiranya tak layak untuk BKA, mungkin layak untuk yang kita tengah usahakan ini. Okey, Dr. Ferd mungkin nak kongsi tentang pasal BKA ni, sila. Ya, okey, alright. Jadi untuk pelajar-pelajar yang telah diterima masuk ke dalam program asasi sains UMK nanti boleh memohon bantuan kewangan asasi lah. Jadi kalau yang join live hari ni, okey, boleh visit virtual booth UMK. Dalam tu kita dah letak dalam brosur program asasi sains UMK, dia ada FAQ dan di situ kita dah bagi link untuk anda mendapatkan lebih info lah berkenaan dengan bantuan kewangan asasi ya yang diselia oleh bahagian beasiswa Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, Dr. Marina. Alright, cumanya permohonan tu kita akan majukan kan di pihak JPSU. Okay, good. Alright, so sekarang ni nak share struktur program. So bila you all dah layak, maknanya dah diterima, dapat offer letter masuk ke program asasi sains UMK, ini adalah mata pelajaran yang akan dipelajari nanti. So kita akan ada 2 semester, satu semester akan you all kena ambil dalam 25 kredit. Iaitu pada semester pertama kita akan ada bahasa Inggeris, kita akan bahasa asing. Kita akan ada bahasa asing yang mana ini adalah salah satu daripada keistimewaan seperti yang Prof cakap tadi, dekat UMK ni kita ada pusat bahasa, kita ada fakulti bahasa dan pengajian insaniah yang menawarkan pelbagai jenis bahasa. So daripada asasi lagi, kita dah galakkan mereka untuk mengambil bahasa asing yang mungkin yang diorang prefer lah untuk ambil. Kita ada 8 dan kita akan offer semuanya dan pilihlah yang mana yang suka. So lepas tu kita ada etika dan adab sosial dan kita ada co-curriculum juga dan biasalah modul keras, matematik, biologi, fizik, kimia. So kita kena ambil semuanya. So jangan risau kepada yang mereka, kita mungkin boleh tengok lepas ni sikit video daripada alumni asasi sains UMK yang mana dia selalunya pelajar lepas SPM ni dia ada kombinasi mungkin sains tulen iaitu ambil semua matematik, maths, biologi, kimia, fizik dan ada juga yang tak ambil biologi, tukar kepada lain, ada yang ambil tak ambil fizik, tukar kepada benda lain. So don't worry, you don't have to worry about that. InsyaAllah kita dengar nanti sedikit video daripada alumni lah yang mana tidak menjadi satu kerisauan pun sekiranya saya tak belajar lah biologi macam mana. It's okay. So you don't have to worry about that. Dan kita ada pengenalan keusahawanan disebabkan keusahawanan ni adalah memang teras UMK dan dia sangat memberi kelainan sebenarnya kepada para pelajar asasi ni. Bila kita terapkan unsur-unsur keusahawanan ni ataupun kursus keusahawanan ni adalah wajib di dalam
dipanggil kursus elektif tapi dia dimasukkan dalam kurikulum dan dia sangat memberi kesan yang baik kepada para pelajar asasi ini semenjak kita dah buat untuk 9 kohort tu. Dan satu lagi kelainan ialah kita embedkan keusahawanan ni di dalam subjek-subjek seperti matematik, biologi, kimia, fizik, which is yang lebih apply. Kita akan belajar pada semester 2 dalam matematik 2, biologi gunaan, kimia gunaan dan fizik gunaan. Sebab tu kita panggil dia adalah apply. Sebab dia ada unsur-unsur yang membolehkan you all fikir di luar daripada teori yang dipelajari untuk kursus-kursus sains ini. Dan seperti biasa kita ada bahasa Inggeris juga, bahasa asing yang kedua, rentetan daripada bahasa asing yang pertama yang kita ambil. Dan seterusnya kita ada kemahiran dan gelagat keusahawanan, dan yang paling best sekali adalah kita ada pengenalan kepada internet kebendaan, yang mana dalam perniagaan, yang mana macam mana sekarang ni dunia dekat sekarang ni memang memerlukan IoT ni untuk membolehkan kelangsungan hidup, dan kita akan kenalkan benda ni di seawal semester 2 di program Asasi Sains UMK. So ini adalah laluan akademik lepasan Asasi Sains UMK. Ada juga tadi di chat di Q&A punya chat tadi, ada yang bertanya adakah program Asasi Sains ni mendapat akreditasi daripada MQA. Saya dah jawab, itu buat masa-masa sekarang kita tidak memerlukan lagi untuk mendapat akreditasi MQA kerana lepasan SPM ini sahaja program-program ijazah yang mereka layak untuk mohon. Maksudnya lepasan Asasi Sains UMK ni kita tidak open lagi untuk memilih ke IPT lain. So ini sahaja yang mereka boleh pilih, itu di dalam UMK sahaja. Disebabkan itulah MQA, akreditasi MQA kita tidak lagi pohon, dan insya-Allah untuk masa akan datang memang dia dalam perancangan kami di Jabatan Persediaan Sains UMK. So ini adalah laluan akademik you all nanti. Siapa lepasan asasi boleh memilih daripada 12 program yang ditawarkan di 5 fakulti yang ada tertera di skrin ni lah, ya. Yang macam yang tadi dah di-brief oleh Prof. Siti Zaitun tentang semua fakulti-fakulti yang ada ini. Okay, so alright. So ini adalah aktiviti pelajar. So kita di UMK sangat menggalakkanlah aktiviti pelajar seperti yang kita tunjukkan dekat slide ni. Ini adalah apa yang berlaku untuk alumni dulu, yang berlaku di Kolej Mahara Kulim dahulu, yang mana kita ada zoo science, pertandingan inovasi. Student kita pun ada yang masuk dalam pertandingan inovasi, pertandingan kucing comel yang dianjurkan di dalam kolej tersebut, dan kita buat business talk. Mungkin ini adalah salah satu benda yang selalunya orang akan risau untuk bercakap di depan publik semua. So kita buat business talk ni untuk menambahkan keyakinan mereka, di samping mereka berfikiran secara keusahawanan semasa melakukan business talk tersebut. Dan kita akan ada juga sukan dan sebagainya. Dan yang lagi menarik, kita ada program berkhidmat masyarakat. So nampak kat situ para pelajar Asasi Sains UMK dulu tengah bersama-sama dengan masyarakat orang asli di sekitar lah. Okay. Di Jeli ni memang ada masyarakat orang asli ni di salah satu kawasan tu, dan kita mungkin boleh buat pelbagai jenis khidmat masyarakat, program khidmat masyarakat, insya-Allah. So ini seperti yang saya nyatakan daripada awal lagi, maksudnya cara memohon adalah melalui UPU online. So yang tertera di skrin ni kita nampak, dan kod dia adalah UL 0010001. So okay, kita masuk kepada satu lagi. Yang ni sekejap sahaja saya nak terangkan tentang satu lagi program yang ada di Jabatan Persediaan Sains UMK yang kita namakan program Pra-Ijazah Sains, yang mana ini adalah seperti mana tagline dia, peluang kedua melangkah ke universiti ada bersama kami.
So dia adalah kepada para pelajar yang tidak memenuhi syarat untuk ke mana-mana universiti awam tempatan untuk lepasan STPM dan matrikulasi sains. Yang ni adalah untuk matrikulasi sains dan juga STPM sains sahaja. Walau bagaimanapun untuk asasi tadi, untuk program asasi sains UMK kita tawarkan kepada semua yang layak dengan syarat minimum, which is kalau you all ada semua kredit yang diminta dalam Sanaris, tak kisahlah you all daripada sains stream, SPM sains atau bukan sains tapi layak dengan kelayakan minimum tersebut, maka you all adalah layak untuk memohon program asasi sains. Okay. Alright, untuk program praijazah ini seperti saya kata tadi, ia adalah satu program intensif yang mana kita jalankan cuma satu semester. Yang ini adalah khas kepada para pelajar lepasan STPM Sains yang tidak memenuhi syarat untuk ke mana-mana universiti selepas mendapat keputusan STPM lah. So yang ni boleh memohon terus daripada kami dan saya dah share dekat situ link untuk permohonan. Cumanya permohonan sekarang ni tidak dibuka lagi dan link tu masih tidak aktif lagi. Once kita dah link pendaftaran tu kita dah aktifkan, kita akan war-warkan dan kita akan buat promosi tentang program ni insya-Allah untuk menolong mereka di luar sana, terutamanya lepasan STPM Sains untuk melangkah kaki ke universiti. Dan program ini merupakan program satu semester saja sebab dia elektif dan dia akan dan pelajar akan mengambil itulah semua kimia, biologi, fizik, matematik dalam satu semester, one shot. Lepas dah lulus, dia orang boleh memilih 5 program yang dinyatakan tu. Yang dinyatakan di dalam brochure ni, which is ijazah sarjana muda sains gunaan teknologi pembangunan produk, sains sumber asli, sains kelestarian, teknologi bahan dan teknologi sumber hutan. Ini adalah 5 program yang layak dipilih oleh para pelajar lepasan pra-ijazah sains UMK. So syarat adalah mudah sahaja kerana dia adalah untuk peluang kedua bagi mereka yang tidak layak untuk memasuki IPTA selepas STPM atau matriculation. Dan yuran pun kita nyatakan juga di brochure ni. Okay. So rasanya itu sahaja untuk ni dan mungkin saya over to you Ferd untuk share something tentang selalunya sebelum kita jawab ni ada dah nampak ada 10 soalan ni tapi tak apalah Dr. Ferd mungkin boleh berkongsi tentang beberapa soalan lazim yang sentiasa ditanya dan mungkin boleh menjadi rujukan juga kepada mereka yang tengah bersama kita sekarang ni. Silakan Dr. Ferd. Okay, alright. Okay, antara soalan lazim lah yang kita terima daripada program asasi sains UMK ni adalah usually berkenaan dengan syarat saya ni layak ataupun tidak untuk join program asasi sains UMK. Jadi kalau kita tengok just now kita dah perincikan dia punya syarat umum adalah untuk bahasa Melayu C dan juga dia kena lulus sejarah lepas tu dia boleh dari segi kombinasi mata pelajaran yang kita telah senaraikan tu. Ada juga soalan yang bertanya tentang berapakah markah merit kita ada sebenarnya kita dah bagi link untuk you try to input you punya result SPM tersebut dalam calculator merit yang disediakan oleh UPU. Okay, dan kita nak straight away kepada Q&A pelajar ni ke ataupun kita nak tengok Boleh cuba tengok satu-satu, jawab dulu yang ada kat sini, yang mana yang ada yang bertanya ni okay. Okay, sama. Alright. Okay, teruskan Dr. Ferd. Okay, itu antara soalan yang common lah yang saya terima. Lepas dia dah get dia punya result, usually dia akan rasa concern lah kan, adakah dia layak ataupun tidak. Jadi kalau cukup syarat minimum yang kita dah senaraikan, anda boleh memohon untuk program asasi sains UMK. Okay, ada beberapa soalan dekat dalam chat punya room ni yang saya rasa agak interesting lah yang kita boleh minta juga ni kiranya Prof Siti punya bantuan untuk menjawab soalan ni. Prof, ada one question Prof.
kiranya kalau kita nak belajar bahasa asing, ya, Prof? Ya. Okey. Ya Prof. Okey. So ada soalan daripada pelajar, dia bertanya kalau kita nak belajar bahasa asing, adakah kita perlu ambil kursus di fakulti FBI tadi? Oh, okey. Kursus bahasa ni ditawarkan kepada semua pelajar. Dia akan jadi dia panggil lebih kurang macam subjek umum lah. Jadi pelajar boleh pilih bahasa mana yang dia nak dan dia boleh daftar lah. Jadi macam first come first serve lah. Jadi kalau betul-betul minat bahasa Korea ke, jadi kena betul-betul setting lah awal-awal, cepat-cepat daftar supaya dapat tempat. Okey. Prof. Terima kasih. Okey, kita ada a few more lagi lah soalan tadi. Okey, kalau masuk Asasi Sains UMK ni adakah wajib untuk kita sambung degree ke UMK juga ataupun kita boleh sambung pengajian di universiti lain? Yang ni saya serahkan kepada kita punya expert lah, Dr. Marina. Okay, so saya ada jawab tu juga, tapi itulah yang ini pun sering bertanya. Rentetan daripada soalan MQA tu tadilah juga. So setakat ini, para pelajar lepasan Asasi Sains UMK hanya boleh memohon program-program ijazah ataupun kita panggil program-program prasiswazah di dalam UMK sahaja daripada 5 fakulti tadi, iaitu Fakulti Sains Bumi, Fakulti Fakulti Bioengineering, Kejuruteraan, FBKT, Agro, dan kita ada Architecture, and then kita ada Veterina. Hanya pada 5 fakulti itu sahaja yang layak, program yang di-offer daripada 5 fakulti itu sahaja yang layak untuk dimohon selepas asasi. So untuk jawapan ini tidaklah, setakat ni kita hanya maknanya Asasi Sains UMK ni adalah feeder kepada program-program ijazah di UMK sahaja. Dan mungkin itu adalah untuk masa depan lah, kita jangka masa panjang, dan kita pun dalam perancangan untuk memohon akreditasi MQA supaya melayakkan para pelajar Asasi Sains UMK memohon ke universiti lain. Okey, so alang-alang kita dah bersentuh kita dah sentuh tentang menyambung pengajian ni, antara soalan yang saya kerap terima juga adalah sebab kita punya peminat agak ramai juga yang ingin menyambung pengajian ke Fakulti Perubatan Veterina hasil daripada lepasan program Asasi Sains UMK ni. So yang tu mungkin kita boleh jawab secara ringkasnya kalau kita refer kepada hebahan iklan. Dia ada syarat khusus untuk menyambung degree, dia perlu ada minimum CGPA 3.5 dan juga perlu lulus temu duga. Sebab ni pun saya ada tengok soalan dekat dalam Zoom dan juga dekat Facebook ramai yang bertanya. Jadi kalau dah diterima masuk ke dalam program Asasi Sains UMK ni, adik-adik kena belajar kuat sikit lah kena fokus supaya your chance untuk diserap ataupun diterima ke dalam FPV punya course veterina itu lebih tinggi. Okey. Satu lagi tu soalan menarik tu. Ada yang tanya bila saya boleh tahu saya layak. Ada 2 soalan macam tu. Mungkin Dr. Hood boleh jawab. Okey, alright. Keputusan permohonan akan dimaklumkan menerusi laman web UPU lah. Kalau tak silap saya, give saya a few minutes sebab saya tengah pull off dia punya timetable tu. Dekat skrin saya ni ada banyak info-info untuk please take note lah on dia punya dates tu. Boleh tengok di bahagian kemasukan IPT menerusi Facebook, dia ada buat hebahan bilakah keputusan permohonan akan diumumkan. Okey, ni lagi ni. Apa itu kurikulum 1, 2 dan SEM 1, SEM 2? Nak jawab macam mana ni? Okey, untuk kursus co-curriculum ni untuk program Asasi Sains UMK kita ada 2 semester lah where selain daripada you learn about mathematics, physics, chemistry and also biology and kursus-kursus yang berteraskan keusahawanan, adab, etika dan juga IoT, kita nak you ada you enjoy your time here juga dekat
UMK. So kita ada offer kursus co-curriculum lah. Senarai kursus co-curriculum tersebut dalam brosur program asasi tu kita dah state lah. Kalau setakat ini kita offer untuk bola tampar dan pengurusan organisasi. Dan dia punya penawaran ni dia bergantunglah kepada every year dan juga every semester, dan boleh refer juga dengan apa senarai co-curriculum yang ditawarkan oleh pusat co-curriculum UMK. Inilah peluang ni untuk nak explore virtual booth UMK ni untuk get more info yang anda berminat nak tahu. Ada juga soalan ni, dia bertanya, kenapa saya perlu menyambung pengajian ke Jeli? Ya. Kenapa di Jeli? So mungkin diri saya lah sebagai seorang alumni daripada UMK, asalnya saya bukan daripada Kelantan ataupun ialah asal saya daripada Penang dan saya tinggal di kawasan bandar. Jadi bila saya diberi peluang lah untuk menyambung pengajian di UMK Campus Jeli. Jeli ni merupakan satu kawasan yang sangat indah. It's very peaceful. So if you guys want to come and really focus and explore, banyak tempat-tempat yang menarik, this is the best place for you to get a piece of life untuk you betul-betul fokus dalam you punya pengajian. Kita dikelilingi dengan Bukit Bukau. Lepas ni boleh watch sikit lah kita punya video review daripada kita punya alumni dan juga guru-guru sekolah. Okey, ni satu lagi ni. Kiranya tahun ini merupakan tahun pertama asasi sains di UMK. Berapakah markah merit? So kita tak tahulah. Yang ni tak boleh nak jawab kan sebab kita tak ada trend lagi. Betul tak? Tapi mungkin kita boleh cakap kat sini lah. Kita hanya ada 200 tempat sahaja kan Dr. Ferd untuk kita grad ke asasi sains UMK pada tahun ini. InsyaAllah kita akan fikirkan macam mana untuk menambahkan lagi. Disebabkan oleh permohonan yang begitu ramai, Alhamdulillah ramai juga yang berkeinginan untuk memasuki asasi sains UMK. Cumanya kat sini saya nak mohon maaf lah sekiranya tidak terpilih sebab kita ada 200 tempat saja. Tapi kita akan membuat pilihan dengan sebaik-baiknya insyaAllah nanti. Okey? Okey, lagi apa? Okey, sekiranya tidak dapat ditawarkan ke program asasi sains UMK, perlu buat rayuan ke UPU atau UMK terus. So yang ni macam mana Dr. Ferd? So diorang mungkin boleh email ke? Okay, alright. Jadi kepada yang mungkin tidak berjaya, boleh buat rayuan menerusi UPU lah bila kita buka untuk rayuan menerusi UPU. Okay, kalau sebarang pertanyaan yang lebih detail, sebab kalau ada peminat sangat dengan program asasi sains UMK ni, okay, anda boleh email kami lah di uspd@umk.edu.my. Sekali lagi. USPD @umk.edu.my, ataupun you can follow us on Facebook Persediaan Sains UMK official. Kat situ kita ada semua details kita dan kita punya staff and team sentiasa berada lah untuk give you input yang anda perlukan. Kita ada Najib Iqmal ni, kita punya alumni ni. Terima kasih ya Najib Iqmal. So mungkin ni this is about time kot nak tunjukkan video alumni kot. Betul tak? Okay. Okay, sebelum kita teruskan jawab. So, Okay, thank you alright. so much So, Najib. sementara kita menunggu ni, kita ada buat rangkuman ataupun a capsule secara ringkas video kita punya pelajar alumni dan nantilah jom kita saksikan Okay, bagi saya few. Right. Sebenarnya saya berminat dalam agroteknologi. Apa yang unik tentang asasi sains UMK ni? Sebab dia pun nama asasi sains keusahawanan. Disebabkan SPM saya tak ada biologi, jadi satu-satunya jalan untuk saya masuk ke dalam bidang sains dengan memilih asasi sains UMK. Anda ada dua ilmu, diberi pendedahan kepada dua ilmu sains dan ilmu keusahawanan. Anda merupakan
graduan, bakal graduan yang fleksibel. Asasi Sains UMK adalah pilihan yang tepat bagi saya kerana hanya Asasi Sains UMK sahaja yang mengambil student atau pelajar yang mana orang tu tak ada biologi, dia dapat memilih atau ambil orang tu dan diserap masuk ke dalam asasi, dan saya dapat bersambung belajar ke degree disebabkan asasi ini memilih saya, dan sekarang saya dapat perform dalam kos agroteknologi for flat bawah. Tengok UMK ni ada satu keunikan tempat belajar macam kampus JB tu dah di kawasan Bukit, berkaitan juga dengan suasana belajar dah. Kandungan kursus ada added value lah, nilai tambah pada pelajar tadi. Macam dari segi keboleh pasaran, dia ada nilai tambah. Dia boleh bersaing lah dengan pelajar-pelajar daripada IPT yang lain. Jadi bagi saya UMK ni memang sudah standing lah dengan IPT tersohor di negara kita. Tidak ada masalah lah. Dan saya tengok pun pandangan pelajar pun sudah berubah lah sejak akhir ni pada UMK. Banyak juga pendedahan. Okey. Itu dia tadi. Rangkuman video kita. Video Okey, so- testimoni alumni dan guru sekolah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Firdaus dan Dr. Marina. Kita mendengar testimoni yang sangat meyakinkan ya, dan sangat menarik hati. Kita pasti ramai pelajar-pelajar ingin mencuba memohon program asasi sains Universiti Malaysia Kelantan ya. Walaupun dijeli tetapi sudah membangun ya, bukannya di hujung-hujung kampung, insyaAllah. Okay, jadi kita pun dah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi terima kasih ya, kepada semua pengunjung-pengunjung, ibu bapa, terutama para pelajar lah, termasuk juga guru-guru yang telah bersama kita sepanjang 1 jam ni di booth Universiti Malaysia Kelantan sempena program Jom Masuk IPT 2021. Jadi kita mengambil kesempatan ini sekali lagi lah untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar, dan kita menanti-nantikan kedatangan pelajar-pelajar yang memenuhi kelayakan, syarat-syarat dan memilih UMK sebagai pilihan utama adik-adik. Okay. Jadi insyaAllah kita akhirkanlah dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.